أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda berada, mudah-mudahan senantiasa sihat walafiat dirahmati, lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih lagi dipertemukan, diberikan ruang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bernafas di muka bumi ini yang sifatnya hanyalah sementara, cuma akhiratlah selama-lamanya. Alhamdulillah, pada pagi ini Tanyalah Ustaz bagi edisi Isnin 19 Oktober 2020, dan sedar tak sedar kita telah pun memasuki 2 Rabiul Awal 1442 Hijri. Kita menuju 12 Rabiul Awal, detik-detik ulang tahun kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita layak mendapat syafaat di akhirat kelak. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan alhamdulillah, pada pagi ini saya Da'i Anas kembali menceriakan pagi anda, dan untuk edisi pada hari ini Tanyalah Ustaz, kita bersiaran untuk topik tafsir Al-Quranul Karim, surah Al-Fath, kemenangan ayat 15 hingga ayat 21. Surah Al-Fath ayat 15 hingga ayat 21, dan insya-Allah kita akan sama-sama ikuti tadabbur sirah tafsir Al-Quran pada hari ini. Alhamdulillah, bersama dengan tetamu undangan kita, iaitu yang berbahagia Ustaz Ashraf Ayub. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lama tak bergandingan Ustaz dengan saya. Alhamdulillah, Ustaz sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih bagi Ustaz. Dan juga pada pagi ini, seperti mana biasa Ustaz, kita mengalu-alukan kepada para penonton yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi talian bebas tol Tanyalah Ustaz 1888-1677 atau hantarkan menerusi aplikasi WhatsApp ke nombor 0111-1233-6480, atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa bagi yang menonton kami seperti biasa di FB Live, jangan lupa untuk sama-sama kita tekan butang kongsi, kita sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan seperti biasa kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9, dan bagi anda yang menonton kami menerusi TV3, kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit di TV9 sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz, sebelum saya serahkan untuk kita sama-sama tadabbur surah Al-Fath pada hari ini, kita masih lagi Ustaz berjuang dengan pandemik COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia pada ketika ini. Dan statistik terkini sehingga semalam 17 Oktober 2020, kalau boleh sama-sama kita lihat di paparan pada ketika ini, kes baharu di negara kita 869 kes. Ni satu jumlah yang cukup membimbangkan sebenarnya Ustaz. Dan juga jumlah kes aktif sebanyak 6,886, manakala jumlah kematian keseluruhan sebanyak 180, dan semalam 4 kematian baharu dicatatkan. Dan jumlah kes sembuh, alhamdulillah, kita syukur juga jumlah kes sembuh baru sebanyak 302 kes sembuh baru, alhamdulillah. Dan kita mengharapkan khususnya kepada seluruh rakyat Malaysia, sama-sama kita terus mematuhi SOP ataupun garis panduan yang telah pun dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk sama-sama kita membantu memutuskan rantaian COVID-19, dan seterusnya kita berjaya mengharungi pandemik yang sedang melanda kita pada ketika ini insya-Allah. Mudah-mudahan dengan tanda pagar kita mesti menang insya-Allah. Dan baiklah Ustaz, tanpa saya lengahkan masa untuk permulaan topik pada pagi ini, surah Al-Fath, kemenangan ayat 15 hingga ayat 21, saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz. Falyatafaddal mashkur.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya kasihi, tuan-tuan dan puan-puan muslimin serta muslimat, penonton kepada rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu, jangan keliru. Mudah-mudahan kita membuka pagi dan juga hari yang cukup berbahagia ini dengan berniat sama-sama nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala dengan pertama, tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama membersih dan menyucikan hati, ya, membuang rasa dengki, rasa dendam, rasa tak puas hati, rasa tertekan, rasa kurang ceria, kita gantikannya dengan rasa syukur, kita gantikannya dengan kemaafan, dengan mudah-mudahan semua itu Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan urusan hidup kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini sebenarnya kita merasa gembira kerana kita akan mentadaburi, kita akan sama-sama belajar surah Al-Fathu, surah kemenangan, surah pembuka. Fatah ni maksudnya pembuka, ya, ataupun surah kemenangan dalam konteks Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah ini sebenarnya merupakan satu surah yang turun pada waktu malam, dan ketika ia turun, Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap surah ini merupakan surah yang paling baginda sukai. Bagilah apa-apa yang ada kat dunia ni, Rasulullah cakap ni lagi baginda suka daripada apa yang ada kat dunia ni. Bagi kereta mahal ke, bangunan mahal ke, kan? Bagi surah Al-Fat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Fat ini lagi Rasul suka. Kenapa Rasul suka? Ni yang kita nak sembang pagi ni, tuan-tuan dan puan. Kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku umat yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ni kalau dah sayang orang, tuan-tuan dan puan, kita mesti nak tahu apa yang dia suka. Kita nak tahu apa yang dia suka supaya kita pun dapat suka apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sukai. Dan kalau baca Quran, Rasul sallallahu alaihi wasallam dah bagi tahu highlight antara surah yang baginda sukai lebih daripada seluruh isi dunia adalah surah yang kita nak bicarakan pada pagi ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa ada lebih baiknya jom kita start pembincangan kita. Kita mulakan dengan baca dululah, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ni suka kalau kita nak belajar Al-Quran, kita start dengan baca dulu ayat Al-Qurannya, nak dapatkan barakah. Ayat Quran ni kalau baca dah ada barakah, tuan-tuan dan puan-puan, ada pahala, ada barakah. Insya-Allah dengan semua ini Allah SWT lebih memudahkan urusan hidup kita. Pagi ini seperti yang Dai Anas nyatakan, silibus kita ayatnya ayat 15 sampai ayat 21. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan yang berterusan menonton rancangan Tanyalah Ustaz dalam segmen tafsir, sebelum ni kita dah bincang dah surah ni. Ustaz-ustaz sebelum ni lah maksud saya, ya. Ayat pertama sampai ayat 14 khalas. Orang Arab cakap khalas, dah settle, ya. Pagi ni kita masuk ayat 15 sampai ayat 21. Jom kita baca dahulu, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada Quran dekat rumah, mana surah Fatah ni Ustaz? Surah Al-Fatah ni juz 26, ya. Muka surat 511. Muka surat 511. Ayat 15 sampai ayat 21 silibus kita pagi ini. Mari kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا
وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. Sadaqallahul azim. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan bacaan ayat yang ingin kita tadabburi pagi ini. So mari tuan-tuan dan puan-puan, kita dah baca, jom kita sembang. Ayat ni sebenarnya cerita apa? Cerita tentang ayat yang kita nak bincangkan pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan. Dia kena start dulu daripada awal. Sebab saya tak boleh nak terus jam pada ayat 5 boleh ni. Sebab kalau saya terus jam, nanti tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin tak ikuti siaran ayat 1 sampai ayat 14 sebelum ni, mungkin kita lost nanti perbincangan kita. Jadi saya nak cerita dahulu dia punya sinopsis. Boleh ya tuan-tuan dan puan-puan? Kita cerita dulu dia punya sinopsis, nanti kita terus masuk ayat 15. Baru best. Baik. Cerita dia begini tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya surah Al-Fatah ini dia mengkisahkan tentang satu peristiwa penting yang pernah berlaku pada Rasulullah SAW. Ya, cerita dia begini. Pada tahun 6 Hijrah, pada bulan Zulkaidah, pada waktu tersebut Nabi telah pun berpindah ke Madinah. Maknanya Nabi dah duduk Madinah 6 tahun. Tiba-tiba datang rasa rindu kepada hati Rasulullah SAW ni nak balik kampung. Kita pun tuan-tuan dan puan-puan baru Covid 2 minggu dah rindu nak balik kampung. 2 minggu kan. Ni orang KL lah, orang Selangor main cerita kan. 2 minggu dah telefon mak kan. Standard lah. Homesick tak? Homesick. Homesick kan. Ini 6 tahun tuan-tuan dan puan. 6 tahun. Rasul ni pun orang biasa macam kita. Ada hati, ada emosi, teringat-ingat dulu kampung, tompek bondang lari-lari kan. Itu bahasa kita lah, tak ada lah kat Mekah ke bondang tuan-tuan dan puan ya. Bahasa kita. Teringat apa cerita dulu mungkin kawan-kawan, pakcik, makcik mana yang ada tinggal dekat sana. Jadi Rasul rindu. Dan Rasul mengambil keputusan pada tahun ke-6 Hijrah ini yang saya nyatakan tadi, dia ajak sahabat. Baginda ajak sahabat, jom kita pergi Mekah. Kita pergi Mekah, kita tunaikan umrah. Maknanya kita tunai umrah, kita boleh lawat pada waktu tersebut, lawat adik-beradik ke, ipar duai ke, tengok rumah lama, apa cerita sekarang dah kena jual ke, orang lain duduk ke kan. Nak tengok benda tu tuan-tuan dan puan. Jadi Rasul dengan sahabat, ramai tuan-tuan dan puan, 1,400 sahabat. Ini merupakan antara pendapat. Ada yang mengatakan 1,500, 1,300, tapi pendapat yang terkuat 1,400. So 1,400 ini datang daripada Madinah, pergi sampai ke Mekah. Sampai di satu tempat yang bernama Hudaibiyah. Hudaibiyah ni tempat kalau kita pergi Mekah buat umrah lah kan. Ni dah lama tak dapat nak pergi umrah ni kan. Hudaibiyah merupakan salah satu tempat untuk kita memulakan niat.
Miqat nama dia tuan-tuan dan puan. Kita selalu pergi Tanim. Kalau siapa pergi umrah tu Tanim lah buat roket. Dia ada banyak, Bir Ali, ada Ja'ranah, ada ni Hudaibiyah yang kita sebutkan ni. So sekarang ni tempat lokasi kat mana? Hudaibiyah. Rasul pun berhenti dulu. Berhenti sebab apa? Rasul dia tak nak Tauhid masuk. Takut nanti orang Mekah anggap macam benda ni porang kau, apa kau ni orang ramai datang. Kan? Kita tak nak gaduh-gaduh, kita berhenti dulu dekat Hudaibiyah, hantar dulu utusan. Pergi jumpa dahulu dengan pembesar Mekah pada waktu tersebut, kita nego. Kita cakap dulu, kita ni datang bukan nak gaduh-gaduh, bukan nak porang, kita jah datang nak buat umrah, tawaf, sa'i, lepas tu jumpa adik-beradik, settle. Tu cerita tuan-tuan dan puan. So hantar utusan. Hantar utusan. Mula-mula Rasul cadangkan nak hantar utusan Sayyidina Umar. Mula-mula. Tapi Sayyidina Umar cakap, Rasul ni tak boleh lah. Tak boleh lah. Saya ni muka wanted. Balai polis tu nama saya tu. Kan? Maksudnya macam ni tuan-tuan. Sayyidina Umar ni dulu kita tahu dia ni dulu orang yang vokal lah. Jadi banyaklah orang-orang yang nak mencari Sayyidina Umar ni, ya, musuh ramai dekat Mekah tu. So Sayyidina Umar kata tak boleh lah, nama saya ada kat balai polis tu. Kang parah kan, pergi seorang-seorang parah kan. So Rasul kata tak apa, Umar tak pergi, kita hantar Sayyidina Osman. Sayyidina Osman ni okey sikit tuan-tuan puan. Sayyidina Osman ni orang yang dikenali sebagai orang yang baik. Diplomatik Ustaz. Diplomatik. Lepas tu Sayyidina Osman ramai saudara mara kat Mekah. Jadi if anything happen, saudara mara tu bolehlah backing sikit kan, whatever. So Sayyidina Umar pun pergi. Sayyidina Umar pun pergi ke Mekah jumpa Abu Sufyan. Jumpa Abu Sufyan. Abu Sufyan ni tuan-tuan dan puan-puan pembesar Mekah. Di waktu tu dia belum masuk Islam lagi, Abu Sufyan. Ya. So dia nego tuan-tuan dan puan. So Sayyidina Osman cakap, ni kami datang ramai ni sebenarnya bukan nak gaduh. Kami datang, niat kami baik, kami just nak buat umrah macam saya cakap tadi, A to Z, dia dah cerita. So Abu Sufyan pun cakap, saya tak dapat nak bagi keputusan seorang-seorang, kita kena mesyuarat dulu dengan pembesar-pembesar lain. Jadi sementara kita nak buat mesyuarat tu, kalau kamu, maknanya Sayyidina Osman lah, dia cakap, kalau entah ni nak pergi tawaf dulu, pergilah, kita orang tak kacau. Kita orang tak kacau. Tak ada orang kacau kat situ. So Sayyidina Osman pun cakap, saya tak akan bertawaf di Baitullah, di Kaabah, sehinggalah Rasul SAW tawaf bersama saya. Maknanya Rasul dulu baru kami ikut, baru Sayyidina Osman akan ikut. Nampak tak tuan-tuan dan puan, orang yang sayang Rasul ni, dia takkan mendahului Rasul. Dia akan cakap Rasul buat dulu baru saya ikut. Masya-Allah, tabarakallah. Padahal Kaabah ada depan mata masa tu. Ini nak cerita orang yang sayang Rasulullah, orang yang taat dengan perintah Rasulullah SAW. So Abu Sufyan, sambung balik tuan-tuan. Abu Sufyan ni dia apa? Dia bincanglah dengan geng-geng dia tu. Bincang punya bincang, ada kawan-kawan ni dia cakap saja dia lengah-lengahkan keputusan. Saja depa ni lengah-lengahkan keputusan, maknanya bila keputusan tu lambat, lepas sehari patut benda tu boleh settle sejam ya. Hantar surat kebenaran dah settle lah kan sabar nah. Saja dia tuan-tuan dan puan minum kopi lah apalah dulu kerana kan. Birokrasi tak? Birokrasi kan saja ya. Lepas sehari Sayyidina Osman tak balik. Lepas 2 hari Sayyidina Osman tak balik. Rasul dengan and the gang dengan sahabat yang tengah menunggu di Hudaibiyah tu risau. Ni apa cerita Sayyidina Osman ni kan? Dah kena sembelih ke? Dah kena bunuh ke? Risau tuan-tuan dan puan ya. Dan pada waktu tersebut tersebar kabar angin. Kat sini mula cerita tuan-tuan dan puan. Tersebar kabar angin yang mengatakan Sayyidina Osman telah pun dibunuh. Allah. Kabar angin tuan-tuan dan puan, belum berlaku lagi kabar angin. So waktu kabar angin itu datang dapat diketahui oleh Rasulullah SAW. Rasul ni tak boleh tahan sebabnya orang kuat ni. Orang kuat dah kena bunuh. So apa yang Rasul lakukan? Rasul panggil semua sahabat. 1400 tu. Panggil semua sahabat. Dia cakap, jom kita berbai'ah. Jom kita buat janji setia. Bahasa Arab. Bai'ah tuan-tuan dan puan. Janji setia dalam bahasa kita. Kita akan pergi ke Mekah. Kita akan serang Mekah. Kita akan tuntut bela atas kematian Osman. Sayyidina Osman pada waktu tersebut. Dan tujuan kita berbai'ah ini, kita berbai'ah yang kita semua sama-sama pergi, takkan lari seorang pun. Takkan lari seorang kan. Tujuan kita pada waktu tersebut sama ada menang ataupun second syahid. Nombor 3 punya option, lari dari perang tu, surrender, takkan ada. Jadi Rasul SAW pun tuan-tuan dan puan-puan, cara orang Arab dahulu bila berbai'ah, macam kita kalau buat perjanjian, kita sign. Betul tak? Bertulis. Bertulis waktu tu nak tulis tak sompek lah kan. Ramai kan. So macam mana cara tuan-tuan dan puan-puan? Rasul pun ambil tangan baginda. Lepas tu Rasul sendiri ambil tangan kiri baginda, Rasul letak dekat tangan kanan, Rasul cakap, ini tangan kanan ni mewakili Osman. Allahumma salli. Mewakili Osman. Jadi siapa yang nak join saya ni?
Siapa yang nak join, nak sama-sama pakat untuk kita bai'ah bersama-sama. So tuan-tuan dan puan-puan, cerita yang menarik tapi saya terpaksa berhenti lah kejap tuan-puan. Dahulu lah. Macam tahu-tahu Ustaz. Dahulu lah. Kita nak berehat seketika Ustaz. Kita berehat sebentar, akan kita sambung balik. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, untuk kita ikuti kisah ataupun sambungan cukup menarik sebagaimana yang disampaikan oleh bagi Ustaz. Kita akan kembali selepas ini. Biasakan kehidupan normal baharu, dakwah Tanyalah Ustaz yang sampaikan biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi membicarakan surah kemenangan, surah Al-Fat, surah kemenangan ayat 15 hingga 21. Masya-Allah tabarakallah, kisah yang cukup menarik yang dibawakan oleh bahagia Ustaz Ashraf Ayub pada hari ini. Dan di permulaan tadi mukadimah Ustaz bercerita panjang lebar. Di kesempatan yang ada di awal tadi menceritakan sinopsis keseluruhan ayat untuk kita dapat sama-sama hayati dan juga ikuti keseluruhan ayat tanpa kita dia panggil apa, hilang punca Ustaz. Bahasa kampungnya begitulah, sebab kita nak mengetahui dengan lebih mendalam mengapakah dan juga kisah ataupun apa yang berlaku di sebalik kisah surah Al-Fat ini. Dan masya-Allah tabarakallah, di Hudaibiyah tadi Ustaz kita nak sambung bagaimana baiat yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama dengan kurang lebih 1,400 orang sahabat untuk menuntut bela atas apa yang berlaku kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan mungkin sambungan kisah tersebut Ustaz, dipersilakan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sambung balik kisah kita yang tadi saya khabar tadi, dia berhenti tadi kat tangan. Saya sambung balik kat tangan. Tangan kiri tadi. Tangan kiri mewakili Sayyidina Uthman. Jadi sahabat-sahabat lain pun letak tangan, tuan-tuan dan puan, letak tangan kan. Ramai, dan perkara itu berlaku di bawah pohon samurah. Maknanya dekat pokok lah. Bawah pohon samurah, tempat dia di Hudaibiyah. Lepas seorang letak tangan, seorang tolong tangan. Kami join. Lebih kurang macam tu lah bahasa kita, tuan-tuan. Dah ramai 1,400 orang tu, tapi nak letak tangan semua tak muat lah 1,400. Mana yang belakang-belakang tu dia pegang bahu. Dia pegang bahu. Semua berbai'ah, tuan-tuan dan puan, kecuali ada beberapa orang. Ada beberapa orang yang tak berbai'ah. Yang ni kena cerita, saya rasa mungkin ustaz yang cerita sebelum ni dah cerita siapa yang tak berbai'ah dan sebagainya. Dan saya nak long story short lah, tuan-tuan dan puan, ya. Jadi bila bai'ah ini dah dilakukan dan mereka ini dah memang bertekad nak tuntut bela akan kematian Sayyidina Uthman, orang Quraisy pada waktu tersebut bila dia tahu khabar berita ni, comel dia, tuan-tuan. Comel, dia kata, "Oi, parah." Comel tu cemas lah kan. Comel. Tolong translate lah. Translation. Cemas. Oh, ni 9, tuan-tuan. Dia bila cerita macam ni, semangat ni, kita mulalah keluar bahasa kampung kita. Bahasa ibunda Ustaz. Comel kan. So, kalau bahasa Anas, afraid. Baik. Dia cemas, mereka cepat-cepat hantar balik Sayyidina Uthman. Hantar balik Sayyidina Uthman, dia rupanya Rasul tengok, Uthman hidup, tak ada masalah kan. Dan waktu tersebut mereka hantar sekali utusan daripada orang Quraisy pula. Hantar deal nego, nama dia Suhail bin Amru, ya. Nego dengan Rasulullah SAW, jomlah kita buat perjanjian lah, kita tak nak gaduh-gaduh. Dan perjanjian tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, dikenali sebagai perjanjian Hudaibiyah, ya. Adalah dia punya poin-poin dia, kejahatan senjata 10 tahun kita tak perang, macam-macam lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Itu cerita dia. Baik.
Long story short lagi. Baru kita nak masuk ayat 15 yang kita nak cerita pagi ni. Ada soalan Ustaz ayat 15. Ada soalan? Kita Jom. terus lagi kan Ustaz, insya-Allah. Dia dah masuk. Dia dah masuk. Dah masuk tu kena jom. dengan kronologi kisah Ustaz, insya-Allah. Baik. Dan para penonton, mari sama-sama kita raikan soalan pertama datang daripada sahabat kita di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada ayat yang ke-15 surah Al-Fath, apakah bentuk barang rampasan yang dimaksudkan pada ayat tersebut? Dan yang kedua, mereka hendak mengubah janji Allah. Apakah yang dimaksudkan mengubah janji Allah tersebut? Bermaksud segala yang telah ditetapkan oleh Allah sejak azali lagi? Ada kata adakah bermaksud tu mengubah segala yang ditetapkan oleh Allah sejak azali lagi? Mohon penjelasan daripada yang berbahagia Ustaz. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak kepada yang bertanya. Ayat 15 ni cerita dia macam ni. Tadi kan saya ada bagi tahu yang ada 1,400 sahabat pergi ke Hudaibiyah ikut follow Rasulullah SAW and then berlaku apa yang berlaku tadi. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, waktu mereka pergi ada beberapa orang-orang yang orang-orang Islam ni tuan-tuan dan puan di Mekah. Di Mekah ya. Mereka ni orang-orang Arab Badui, ada orang yang munafik dan sebagainya ya. Mereka ni tak pergi. Mereka tak nak join Rasulullah SAW yang pergi ke nak menunaikan umrah. Sebab apa? Mereka tak nak pergi. Mereka takut. Nanti sahabat Rasul kalau pergi ke Mekah tu habislah kena sembelih semua. Dia tak nak join. Dan kemudian mereka bagi alasan, tuan-tuan dan puan, kami ni bukan tak nak join, tapi kami ni ada pula kambing sakit. Depa bagi alasan. Itu dalam ayat 11 dah cerita kot ustaz sebelum ni. Dia kata apa? Syaulatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Kami sibuklah, ada mesyuarat lah, ada itulah, inilah, tapi nak join. Alah macam kita lah tuan-tuan dan puan, kadang-kadang bagi alasan. Nampak tak? Excuse ya. And then tuan-tuan dan puan, Rasul cakap tak apa, it's okay, kau tak nak pergi, tak apa. Kan? Kemudian bila Rasul dah balik, tuan-tuan dan puan ke Madinah, waktu tersebut ada satu lagi perintah untuk berperang. Kali ini mereka diperintahkan untuk berperang dengan orang Yahudi yang menetap di satu tempat yang bernama Khaybar. Khaybar ni tuan-tuan dan puan, tempat orang Yahudi duduk dekat situ pada waktu tersebut. Dia merupakan satu penempatan, satu kota kayu lah. Kayu. Memang kayu sungguh. Dan bila mereka dapat tahu, ada perang nak dengan di Khaybar perang Khaybar ni. Orang-orang munafik yang mula-mula kata tadi yang masa pergi Mekah dia orang tak nak join, tiba-tiba dia orang cakap, "Ya Rasul, kami angkat tangan nak join." Time ni lah mesyuarat semua tak ada. Kami nak ikut. Kami nak ikut. Rasul cakap, "Tak boleh." Tak boleh sebab Allah SWT dah bagi arahan yang boleh pergi ke Khaybar hanyalah 1,400 orang yang pergi ke Hudaibiyah. Orang tu je. Orang lain nak join tak apik. Masuk dekat sini tuan-tuan dan puan ya. Sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanima litakhuzuha zaruna nattabi'kum. Lalu orang-orang yang tak ngikut tu tadi tiba-tiba depa nak ngikut. Depa nak mengikut kan. Sebab apa depa nak ikut? Kena faham dulu tuan-tuan dan puan. Dia macam ni. Orang-orang munafik ni pandai tuan-tuan dan puan. Mekah dia orang tak nak ikut. First dia orang takut. Second tuan-tuan dan puan, Mekah ni bagi mereka lah tompek orang tak kaya benar. Jadi kalau pergi berperang pun dia punya harta rampasan alah kuda 3 ekor, unta 5 ekor, tak banyak. Tak balik modal. Tak balik modal lah kan. Tapi Khaybar ni tempat yang kaya. Maksudnya macam ni. Kalau Mekah tu mungkinlah minta maaf lah kalau pilah lah tahap yang ni KL. Ini KL kayu ni. Ini kalau harta rampasan, sedap gitu. Dia nak join sebab nak dapatkan harta. Minta maaf orang pilah bukan nak cakap apa-apa. Bagi contoh hari tadi, bagi contoh. Baik. So Allah SWT kata dalam ayat ni yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka cuba nak menukar apa yang telah Allah SWT tetapkan sebelum itu, iaitu Allah kata yang boleh pergi Khaybar 1,400 orang, yang lain tak boleh. Lalu depa cakap apa? Kullan tattabi'una kadzalikum qallahu min qab. Kamu tak boleh nak ikut sebab Allah SWT dah tetapkan. Depa balas balik. Fasayaquluna bal tahsudunana. Maknanya orang-orang Arab ni dia cakap itulah kau dongki dan kita orang. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Orang munafik ni dia kalau cerita hak baik pun susah, kita cerita tak baik pun susah. Kita tak mula-mula ajak pergi Mekah tak nak. Kan? Lepas tu kat sini dia nampak ada banyak harta dia nak ikut. Bila kita tak bagi dia cakap itulah kau dongki dengan kita orang. Kau nak kaya seorang. Dia kata macam tu. Lebih kurang ya. Bal kanu la yafqahuna illa qalila. Tapi sebenarnya ada orang ni tak faham tuan-tuan dan puan. Mereka tak faham mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil keputusan demikian, wallahu alam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan dan juga sedikit
tafsir ayat yang ke-15 Ustaz, masya-Allah tabarakallah, dan secara keseluruhannya surah Al-Fat ayat yang ke-15 ini menunjukkan kepada kita bahawasanya untuk kepentingan dunia, inilah antara perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-15. Nabi SAW mengasingkan bagaimana orang beriman dan juga orang-orang yang munafik, Ustaz. Dan masya-Allah tabarakallah, kita nak raikan lagi Ustaz soalan yang berikutnya daripada sahabat kita di Facebook, Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat yang ke-16. Adakah dalam ayat ini Allah memberi ancaman kepada golongan munafik yang berpaling tidak mengikuti Rasulullah SAW akan diazab dengan azab yang sangat berat? Apakah reaksi mereka bila mana mendengar ancaman Allah ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru Ustaz. Dipersilakan. Oh, memang best lah. Ayat ni memang best. Saya sebenarnya suka sangat surah Al-Fatah ni, tuan-tuan. Tengok perangai orang munafik ni. Berpusing lain macam. Ya? Kona. Kona baring itu dahsyat, tuan-tuan. Ya? Baik. Dia cerita dia macam ni. Kita sambung balik. Dia kena faham kronologi itu biar cantik. Mula-mula tadi Rasul pergi ke Hudaibiyah dengan 1,400 sahabat. Orang munafik nak pergi tak? Orang Arab ni nak pergi tak? Dia tak nak join. Dia ada beberapa kaum lah. Dia tak nak join, tuan-tuan dan puan. Ya? Baik, dia tak nak join. Lepas tu, bila balik tu, Rasul kata ada perang Khaybar, mereka nak join. Mereka nak join. Itu nombor 2, tuan-tuan dan puan. Tapi Rasul kata tak boleh. Yang Khaybar tak boleh. Hanya yang join Hudaibiyah saja boleh. Mereka cakap nak juga join. Rasul cakap macam ni lah. Kalau hampa semua nak pergi juga masuk join perang dengan kami, jangan risau. Lepas Khaybar, ni cerita disambung, tuan-tuan. Lepas Khaybar ada satu lagi perang. Ni ayat 16 cerita. Kullil mukhallafina minal a'rab satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadid tuqatilunahum aw yuslimun. Cakap dengan orang-orang munafik yang nak modal pergi perang ni, lepas Khaybar nanti ada satu lagi perang di mana kamu pada waktu tersebut kita akan perang dengan satu grup, satu kaum. Depa ni powerful. Uli ba'sin syadid. Maknanya mereka ni powerful, orang yang ramai, kelengkapan yang dahsyat. Yang ni kita nak cakap peluang kita tu, boleh tahan jugalah. Belum tentu ni lah. 50-50. Ya, lebih kurang macam tu. Ya. Tuqatilunahum aw yuslimun. Sama ada kita dapat kalahkan mereka ataupun mereka surrender. Siapa orangnya ni? Banyak tafsir, tuan-tuan dan puan. Tafsiran dia banyak. Ada ulama mengatakan kaum Hawazin, Ghaflan, Bani Hanifah, iaitu penduduk Yamamah yang menyokong Musailamah Al-Kazzab. Perang itu berlaku pada zaman Saidina Abu Bakar, tuan-tuan dan puan. Ada juga yang mengatakan bangsa Rom dan juga Parsi. Maknanya perang besar ni akan berlaku, tapi lembek lagi dah. Lembek lagi. Cuma Rasul kata, Rasul nahin. Kalau hampa semua nak pergi, yang tu boleh join. Itu boleh. Itu boleh join. Itu boleh join, ya. Fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana. Kalau hampa semua ikut cakap aku kali ni, Allah SWT akan bagi banyak pahala, keampunan, nanti dapat ghanimah pun power juga pada waktu tersebut. Wa in tatawallau, kalau hampa semua berpaling macam yang kamu semua berpaling waktu aku ajak pergi Hudaibiyah, hampa semua bagi alasan anak sakit, pergi klinik, macam-macam hantar cakap kan. Kambing sakit. Kambing sakit. Macam-macam dia bagi alasan. Waktu tu Allah SWT bagi apa? Yu'azibkum azaban alima. Allah SWT akan mengazab kamu dengan azab yang sangat-sangat pedih. Itu jawapannya. So nampak tak, tuan-tuan dan puan? Kronologi itu kalau kita nampak sembang bucun, tuan-tuan dan puan. Wallahu a'lam, begitulah jawapannya. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan pemanggil di talian pada ketika ini. Nampaknya panggilan terputus Ustaz. InsyaAllah kita nantikan mungkin ada panggilan yang berikutnya. Dan mungkin secara ringkas Ustaz, gambaran yang cukup menarik yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam surah Al-Fatih ini Ustaz, memberikan satu gambaran kepada kita bahawasanya hindarilah diri kita, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tidak termasuk dalam kalangan orang-orang yang munafik Ustaz. Dan mungkin 3 ciri golongan munafik mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan para penonton ciri-ciri orang munafik sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW sedikit kepada Ustaz. Ya, ciri-ciri orang munafik ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia orang munafik ni dia bukan Islam ya. Kadang orang Islam pun ada ciri-ciri ni, so kena hati-hati. Maknanya kita pagi ni, tuan-tuan dan puan, yang sedang mendengar, yang banyak mengaji dan sebagainya, tak kira lah yang ustaz ya, yang ngapal Quran, kita pun takut kita kena perangai orang munafik. Apa perangai orang munafik? Kalau nak tahu lebih lanjut, tuan-tuan dan puan-puan boleh buka surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, tuan-tuan dan puan-puan, awal itu Allah SWT cerita panjang lebar mula-mula orang yang bertakwa. Lepas itu cerita orang kafir, sikit ayat Kemudian ayat cerita tentang munafik ni cukup panjang. Cukup banyak sebab Allah SWT tahu
perangai yang merosakkan Islam ni sebenarnya perangai munafik. Apa perangai munafik? Izzatu mina khana. Bila dia berjanji, dia langgar janji. Allah. Ni bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Saya bukan cakap orang bukan Islam ini. Kita pun ada orang perangai macam tu. Ustaz pun ada. Ni bukan nak cakap siapa-siapa. Kita bila baca Quran sebenarnya kena tuding kat kita dulu. Bukan tuding kat orang lain. Saya pun bila baca saya takut. Sebab kadang-kadang kita pun ada berlaku macam tu tuan-tuan dan puan. Munafik yang macam kes tadilah. Dia tak nak poi tapi dia cakap kambing sikit. Dia bagi alasan banyak. Izzatu minal khana wa idza haddasa kadzaba. Bila dia bercakap dia banyak menipu. Banyak pusing-pusing tuan-tuan dan puan ya. Wa idza ahada ghadara ya. Dan bila dia cakap dia nak buat sesuatu tapi dia tak buat. Dia tak deliver apa yang dia maksudkan. So ini perangai basic orang munafik. Kita haraplah tuan-tuan dan puan kita tak nak macam tu. Amin insya-Allah. Mudah-mudahan. Terima kasih bagi Ustaz dan kita banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita dihindari daripada penyakit-penyakit sebagaimana yang berlaku kepada orang munafik insya-Allah mudah-mudahan. Dan berikutnya Ustaz ada pemanggil kali ini insya-Allah mudah-mudahan tak terputus lagi lah Ustaz. Di talian pada ketika ini Encik Omar Abdul Majid. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan juga Ustaz Ashraf Ayub. Saya Omar Abdul Majid dari Pelta Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini Ustaz. Dalam ayat ke-15 tadi ada ayat apa tu? Ustaz dah menjelaskan dengan panjang lebar tadi ya. Soalan saya Ustaz, apakah iktibar daripada ayat yang ke-15 ini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ingin memperjelaskan bahawa orang golongan yang beriman dan golongan munafik ini, apakah ini membolehkan kita mengambil iktibar bahawa Allah telah menunjukkan bahawa siapa yang pergi untuk perjanjian Hudaibiyah itu golongan yang beriman dan mana yang mementingkan harta benda ini adalah golongan yang munafik. Apakah itu sebenarnya iktibar yang perlu kita ambil daripada ayat yang ke-15 ataupun ada maksud-maksud lain lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberi kita sebagai iktibar daripada ayat ni Al-Fat yang ke-15 ini? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid yang membuat panggilan penonton setia kita masya-Allah tabarakallah. Dan Ustaz mungkin sedikit selingan Ustaz untuk ayat ke-15 sedikit lagi mungkin ada yang kurang jelas mungkin perkara yang berlaku perjanjian Hudaibiyah pada ketika itu. Saya pun secara peribadi Ustaz pun pernah sampai di tempat tersebut. Pokok pun dah tak ada dah Ustaz. Dah tak ada tinggal bangunan batu-bata yang dah runtuh sedikit Ustaz. Dan inilah antara perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan adalah ayat yang kelima. Mungkin sedikit ringkasan mungkin untuk pengulangan kepada mereka yang mungkin terlepas surah awal tadi Ustaz sikit kepada Ustaz. Baik, pertamanya saya mengucapkan terima kasih dahulu kepada Tuan Haji Omar kita. Ini merupakan penonton setia kita. Kami ucapkan terima kasih. Kami sangat menghargai akan kesetiaan ya penonton-penonton seperti Tuan Haji Omar dan ramai lagi sebenarnya ya. By the way tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya nak jawab soalan Tuan Haji Omar tadi, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan ini bercerita tentang pagi ni kita cerita tentang surah Al-Fatah ya, surah Al-Fatah. Malam ni tuan-tuan dan puan-puan, saya ada buat di FB saya Ustaz Ashraf ASREFF. Kami ada buat FB live tadabbur surah Al-Fatihah. Dan yang ni percuma ya tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda nak join pukul 9 malam ni ya di FB saya Ustaz Ashraf. Kita fahami surah Al-Fatihah pula yang selalu kita baca tiap-tiap hari ya. Baik, by the way jawapan kepada persoalan Tuan Haji Omar kita tadi, apa hikmah yang kita nak belajar daripada story ni? Sebenarnya banyak hikmah tuan-tuan dan puan-puan. Dia sama macam kita tengok cerita Hindustan. Semua orang tengok cerita Hindustan yang sama, tapi tanya apa yang apa best cerita tu? Macam-macam best Moral of the story itu macam-macam. Allah sengaja banyak cerita story dalam Quran sebab dia nak tengok banyak dimensi. Dia nak bagi kita faham banyak dimensi. Banyak sebenarnya kefahaman, tapi saya nak cerita antara yang penting ialah Allah SWT nak tegur perangai. Dia nak tegur sikap dan perangai. Ada sebilangan orang-orang yang mengaku Islam, dia orang ni banyak bagi alasan mengelat terhadap perkara agama. Ini perangai mengelat bahasa kita ya. Bila benda-benda yang dia nampak benda ni tak bagi untung dunia, dia tak nak pergi. Betul. Itu perangai sebenarnya yang Allah SWT tegur. Bila cerita benda agama tapi dia tak nampak untung dunia, dia kata tak nak pergi dia bagi alasan banyak-banyak. Ganjaran. Itu dia ya. Tapi kalau ada untung dunia, maknanya perang Khaybar yang saya cakap tadi, itu tempat orang kaya dapat banyak harta, waktu tu depa pergi.
Kalau bahasa mudah kita macam inilah. Kalau kat masjid ada ceramah, dia tanya ada makan tak lepas tu. Kalau tak ada makan, nanti tak nak pergi. Tapi ada makan nasi lemak apa semua, aiskrim semua siap. Boleh Itu lah, pergi. Islam. Perangai ni tuan-tuan dan puan-puan, ustaz pun ada. Saya tak kata semua orang. Saya pun ada. Allah SWT nak bagi pengajaran, jangan kita buat macam tu, terutamanya dalam perkara agama. Itu antara hikmah yang kita boleh pelajari. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Dan akhirat yang terlebih baik untuk kita Ustaz, yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baik ganjaran itulah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Ustaz, kita akan ikuti sambungan kisah yang disampaikan oleh bagi Ustaz untuk surah Al-Fat ini. Kita nak berehat seketika sekali lagi. Biasakan kehidupan normal baru dakwah. Janganlah Ustaz sampaikan biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Menuju detik 12 Rabiul Awal hari ini, 2 Rabiul Awal. Kurang lebih 10 hari lagi kita akan menuju ulang tahun kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terus berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kala. Allahumma ja'alna min ahli syafaati sayidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin insya-Allah, mudah-mudahan. Dan alhamdulillah para penonton yang saya muliakan, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Asrah Ayub membicarakan tafsir Al-Quranul Karim, surah Al-Fat, kemenangan ayat 15 hingga ayat 21. Jadi Ustaz, kita nak raikan soalan yang berikutnya menerusi sahabat kita di Facebook yang bertanya, Sahziatul Sidik. Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala menerangkan golongan yang tidak berjihad kerana keuzuran, yakni halangan. Halangan apakah yang menyebabkan mereka memperolehi pahala jihad jua sekiranya mereka semangat jiwanya untuk berjihad, tetapi disebabkan ada halangan mereka tidak dapat turut serta. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru Ustaz. Adakah dapat pahala yang sama kalau hati itu nak sangat pergi tapi memang ada halangan ataupun kekangan yang menyebabkan mereka tak dapat ikut Ustaz? Sedikit daripada Ustaz. Baik. Terima kasih banyak kepada Puan Sahziatul Sidik. Ini juga antara penonton setia. Penonton setia kita, dan saya mengucapkan terima kasih kepada soalan tersebut. Soalan itu bertanyakan tentang orang yang pergi berjihad, mereka join program dan sebagainya, tak kira jihad apa. Tiba-tiba ada satu lagi grup, mereka nak sangat join tapi tak dapat nak join kerana keuzuran. Mungkin kerabat mereka sakit dan sebagainya. Adakah mereka mendapat pahala yang sama? Baik, jawapannya kita boleh lihat dalam surah An-Nisa ayat 95. Allah SWT dah clear awal-awal dalam ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Fadallallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullu wa'adallahu al husna wa fadallahu al mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Ayat tersebut dia punya cerita senang ya tuan-tuan dan puan. Allah SWT kata pahala ganjaran orang yang pergi berjihad, dia bagi harta mereka taruhkan nyawa, letak risiko yang tinggi, berperang dengan orang yang tak pergi kerana keuzuran. Pahala dia dah dua-dua ada. Nak beritahu macam ni. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Dua-dua dapat pahala. Satu niat nak pergi tapi tak dapat sebab uzur. Dapat pahala tak? Dapat. Yang ni satu niat pergi dan memang pergi. Dapat pahala tak? Dapat. Tapi Allah SWT kata awal-awal dalam ayat ni clear.
la yastawi. Tak sama. Tak sama pahala dia. Dua-dua dapat, tapi yang ni lagi lebih. Allah. Yang ni lagi lebih. Sebab mereka berjuang betul-betul, tuan-tuan dan puan. Fair lah. Kita asal niat dapat sonang pun. Tuan-tuan dan puan kan. Nampak ada ni Anas baca Quran berapa juzuk? Ini 10 juzuk. Saya pun besok nak niat lah baca 10 juzuk kan. Tak dapat, tak sama tuan-tuan dan puan ya. So Allah SWT kata dapat pahala kebaikan tu tapi tak sama dengan orang yang buat. Ayat di mana Ustaz dalil dia? Surah An-Nisa ayat 90-95. Maknanya Allah SWT ni adil tuan-tuan dan puan. Orang yang betul-betul berjuang, dia keluarkan duit habis bagi nyawa, bagi masa, time dan sebagainya. Allah bagi lebih lah. Dengan kita yang orang cakap doa kat belakang ni dapat juga pahala. Tapi kita dapat pahala tak sama dengan orang yang betul-betul pergi berjuang. Kalau kita nak yang sama macam mana Ustaz? Iya. Tu cerita dia. Maknanya Dai Anas baca 10 juzuk. Saya nak juga macam tu Ustaz. Baca lah. Itulah cerita dengan niat saja nak fair lah tuan-tuan dan puan. Tu cerita ya. Itu jawapan kepada persoalan tersebut. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya. Dan berikutnya Ustaz, pemanggil di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Tuan Haji Abdullah, apa khabar? Baik. Abdullah Osman daripada Seremban. Ya. Ni nak tanya Ustaz. Ya. Tadi Ustaz panjang lebar dia ceritakan tentang munafik lah. Dalam Al-Baqarah pun ada sebut panjang lebar. Jadi orang munafik ni dia masuk neraka yang paling bawah sekali. Allah. Jadi kita ni dah jadi perkara biasa, cakap bohong, tidak tunaikan janji. Macam mana nak elakkan sifat-sifat munafik ni Ustaz? Ini berat ni Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Haji Abdullah Osman dari Seremban yang juga antara pemanggil setia kita. Satu pertanyaan yang sebenarnya menjentik hati kita juga sebenarnya Ustaz. Untuk kita sama-sama kikis, buang perasaan ataupun sifat-sifat yang bersarang di hati kita yang tak elok, terutamanya yang berlaku kepada golongan munafik Ustaz. Cara untuk kita mengelakkan daripada menjadi golongan munafik. Neraka paling bawah ni Ustaz bukan benda main Ustaz. Betul. Jadi mungkin sedikit gambaran daripada Ustaz. Baik, terima kasih banyak dahulu saya ucapkan kepada Tuan Haji Abdullah yang bertanya soalan yang sebenarnya bagi saya ini penting. Sebab soalan inilah yang akan memandu pembelajaran kita dengan surah-surah Al-Quran, dengan ayat-ayat Al-Quran. Kerana kita ni tuan-tuan dan puan bila belajar agama, perkara paling penting ialah nak ubah sikap. Apa lagi sikap kita yang sebenarnya sikap negatif yang masih bersarang. Dan dalam kes kita sekarang ni Allah SWT tegur sikap hipokrit. Kalau cerita munafik ni kan kita nampak orang. Ni sebenarnya cerita sikap. Cerita sikap. Ramai orang ni Allah SWT tahulah manusia ni dia banyak ada sifat hipokrit. Hipokrit dalam perbuatan, hipokrit dalam percakapan. Dan macam mana nak elakkan benda ni? Saya cerita pengalaman saya lah tuan-tuan dan puan. Saya bila baca ayat Quran, hadis dan sebagainya ni, saya tak tuding orang lain. Itu yang pertama. Saya tak tuding orang tu yang banyak munafik, orang ni yang banyak munafik. Takut sebenarnya kita yang munafik, kita tak perasan. Itu yang pertama. Ya. Dulu Tok Guru kami selalu pesan, jangan kita banyak menuding orang. Sebab bila kita menuding orang, contohlah saya tunjuk ke Anas, kita tuding satu jari kat orang, kita tak perasan, 3-4 jari lain semua tuding kat kita. Itu yang pertama. Maknanya kita banyak tuding diri sendiri. Tengok dalam apa yang kita buat sekarang, amanah yang telah Allah dalam apa yang kita buat sekarang, kita dah buat, kita dah laksanakan ataupun tidak. Sebagai contoh lah tuan-tuan dan puan, macam saya, kita ada amanah kepada, ialah kita buka syarikat tuan-tuan dan puan, so kita ada pekerja-pekerja kan. Saya selaku orang yang mengambil mereka sebagai pekerja, saya sentiasa cek kita buat ke tidak apa yang kita janjikan kepada mereka. Contoh nak bayar gaji mereka kita bayar ke tidak pada waktu dia. Ada ke tidak kita nak pusing-pusing dari sudut KWSP dia ke, allowance dia ke, commission dia ke. Ada ke tidak kita selaku majikan menyeleweng amanah yang telah kita kata nak bagi, kita deliver ke tidak. Itu yang pertama tuan-tuan dan puan. Kita kena cek betul-betul. Maknanya bila Allah SWT dah bagi tahu sifat munafik A, B, C, D, E, tengok dulu diri kita dari sudut practical wise. Sama ada kita ni dari sudut ibu bapa, contohnya keluarga kita dah jalan ke belum amanah. Anak-anak nafkah dah bagi ke belum kan? Dah buat ke belum, mereka ni mengajar ke tidak, kita ajar ke tidak agama dan sebagainya. Betul. Kita cek perkara tu dahulu tuan-tuan dan puan, nanti mudah diri kita. Tapi kalau kita baca mengaji banyak tengok orang ni nanti bahaya. Takut-takut nanti seperti yang Tuan Haji Abdullah katakan nanti, tadi
perkara yang paling menakutkan ialah innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Orang munafik ni yang banyak bercakap gebang besar ya. Tapi buai tak ada ni bahaya. Dia dekat neraka paling bawah, Firaun pun nanti terkejut. Firaun cakap aku ni dah jahat dah. Tengok kat bawah neraka tu ada lagi orang lagi bawah daripada aku. Siapa tu? Orang Islam. Orang yang baca Quran. Tapi ingat apa perangai tuan-tuan dan puan, banyak menipu, banyak memusing kat bawah tu. Ini yang kita takut tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT. Dan disebabkan itu kita baca Al-Quran. Al-Quran ni bila kita baca, kita faham, nanti banyak dia akan remind kita. Kita ni bila dapat reminder tiap-tiap hari, baru nanti dia akan menjadi satu perkara yang menyedarkan kita mana satu perkara yang hak, mana satu perkara yang batil, mana satu perkara yang perlu dilakukan, mana satu perkara yang perlu dielakkan, di-avoid dan juga dihapuskan dalam bentuk pemikiran, sikap, amalan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Dalam bahasa mudahnya kita perlu semak dan juga imbang, check and balance Ustaz. Dan kita kalau orang nasihat kita jangan kita marah pula Ustaz. Ini antara perkara-perkara yang perlu sama-sama kita elakkan kerana mungkin yang menasihati kita itu walaupun kaedahnya kurang tepat tetapi atas dasar ataupun faktor mereka sayang dan kasih kepada kita. Maka itulah nasihat yang diberikan, mudah-mudahan kita dapat sama-sama terima dan juga hayati insya-Allah dan juga amalkan dalam kehidupan. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di Facebook juga yang bertanya, Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah meredai orang yang mengadakan bai'atul ridwan. Soalan saya Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan bai'ah ridwan? Dan yang kedua, adakah bai'ah diberi nama-nama tertentu? Dan apakah maksud dan pengertian bai'ah untuk umat Islam kini? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih. Kak Yat dari Bandar Seri Puteri Rawang, Selangor bertanya Ustaz. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Yat kita yang bertanya tentang ayat 18 sebenarnya. Jom kita masuk balik dalam ayat yang kita bincangkan. Apakah yang dimaksudkan dengan bai'atul ridwan? Bai'atul ridwan ni tuan-tuan dan puan-puan, ia merupakan cerita yang saya kata tangan letak atas tangan tu tadi. Bila Rasul tahu Saidina Osman dikhabarkan meninggal dunia, Rasul ajak sahabat, jom kita berjanji setia sesama kita, kejap lagi kita nak sorang Mekah, jangan ada yang lari. Cara kita nak memanifestasikan perjanjian tersebut, cara zaman dulu, mereka letak tangan, mana yang jauh dia pegang badan sahabat dan sebagainya. Dan Allah SWT kata, Allah SWT sangat suka dengan orang yang berjanji setia dengan Rasulullah SAW ni, ya. Dan dalam ayat 18 Allah SWT nyatakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sesungguhnya Allah redha, maknanya Allah suka, Allah sayang, Allah gembira dengan orang-orang mukmin yang berbai'ah. Idh yubayyi'unaka, dan yang berbai'ah berjanji setia dengan Rasulullah SAW dekat mana? Tahta syajarah, dekat pokok besar, pokok samurah yang saya cakap ni tadi. Tapi pokok tu dah tak ada ya tuan-tuan dan puan. Kalau pergi Hudaibiyah, pokok tu mana tak ada dah. Dah lama kena tebang ya. So tahta syajarah. Fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Allah SWT tahu depa ni memang berjanji setia, memang niat depa ni ikhlas kerana Allah SWT. Sebab tu Allah bagi mereka ni ketenangan. Ni nak pergi perang ni, tuan-tuan dan puan-puan, nak pergi perang silap kita kena panah tuan-tuan dan puan. Kena totak tuan-tuan dan puan. Siapa cakap tak takut? Semua orang takut. Tapi disebabkan mereka ni yakin dengan Rasulullah SAW, yakin dengan janji Allah, Allah bagi ketenangan. Pergi perang tapi hati tenang. Masya-Allah, tabarakallah. Kita pergi kerja pun hati tak tenang. Tadi saya tuan-tuan dan puan nak datang ke Seri Pentas, baru polis tanyalah pergi mana kan, pentas daerah kan. Keluar ada surat dah. Keluar surat pun menggigil tuan-tuan dan puan. Nampak ke tidak kan? Gementar kan. Sebenarnya tak ada apa-apa pun. Dan lepas tu polis tu cakap alhamdulillah very good, dia kata okey jalan kan. Tapi nak cakap ni pergi perang, mereka dapat ketenangan. So cerita mereka berjanji setia ini diambil kalimahnya bai'atul ridwan, perjanjian yang Allah SWT redai. Dari situ keluar perkataannya itu. Keluar perkataannya dan sampai sekarang ia dikenali sebagai perjanjian yang Allah redai. Bahasa Arabnya bai'atul ridwan. Mana perkataan ridwan tu dapat Ustaz? Daripada ayat 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, ya. Allah redha kepada orang yang berjanji bersetia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Dan berikutnya Ustaz, juga tentang ayat yang ke-18 Ustaz di paparan skrin. Sahabat kita di Facebook juga bertanya, Izzara, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Dalam ayat yang ke-18 ada disebutkan bai'atul ridwan, tadi Ustaz menceritakan panjang lebar. Soalannya Ustaz, apakah yang terkandung dalam bai'ah ridwan, janji setia, sehingga menggentarkan kaum musyrikin sehingga mereka melepaskan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan mengirimkan untuk perjanjian damai yang dikenali sebagai Sulh Al-Hudaibiyah. Mohon perkongsian ilmu Ustaz. Jazakallah khair. Sikit sambungan pada Ustaz. Terima kasih banyak. Oh, ni ramai yang suka bai'atul ridwan ni ya. Very good. Sebab ini merupakan antara main point kepada surah Al-Fatah ni, tuan-tuan dan puan-puan ya. So apakah kandungan? Terima kasih dahulu saya ucapkan kepada Izara ya. Apa kandungan bai'atul ridwan ni? Kandungan dia mudah ya. Kandungan dia macam ni. Kita kejap ni nak pergi perang orang Mekah. Jangan ada yang lari. Settle. Tu ya cerita. So dia orang ni janji tak nak lari. Tu cerita. Kenapa benda ni penting? Tuan-tuan dan puan kena faham keadaan dia waktu tu. Mereka first 1,400 orang memang ramai. Tapi first mereka pergi ke Mekah bukan nak berapa orang. Maknanya kelengkapan artileri itu semua tak bawa. Betul. Kalau bawa pedang sabit ialah tu tuan-tuan dan puan sebiji tu ialah kan. Maknanya niat mereka bukan nak perang. Itu first. Tiba-tiba Rasul cakap perang. Kalau kita pun susah tuan-tuan dan puan kan. Itu yang pertama ya. Maknanya tak ada prepare. Betul. Tapi tiba-tiba kena perang. Itu yang pertama. Yang keduanya sebelum tu tuan-tuan dan puan, Rasul dah banyak berperang dah. Sebelum tu perang Uhud ada, perang apa yang orang-orang Mekah keliling Khandaq. Sebelum tu Rasul dah banyak pengalaman. Orang Islam mula-mula ramai nak pergi perang, tiba-tiba nanti ada yang surrender. Macam contoh Uhud kan macam tu. Mula-mula 1,000 nak pergi ni kan. Tiba-tiba 300 ni mulalah cakap kambing sakit. Dekat tu kan. Kambing sakit apa sakit kan. Tiba tinggal surat lah apa semua. Dia patah balik. Betul. Maknanya Rasul dah ada pengalaman, ramai orang cakap mula-mula nak pergi join perang tapi last tarik diri. That's why perjanjian tu penting. Perjanjian tu penting. Ini Rasulullah kata this is serious. Ini serius. Kita tahu kita tak prepare, tapi ni nak menunjukkan kita ni yakin dengan janji Allah SWT. Siapa nak join. Siapa tak nak join, tak apa. Dan Alhamdulillah waktu tersebut tuan-tuan dan puan 1,400 orang ni semua join. Tapi kita tahu perang tu jadi tak? Dia tak jadi tuan-tuan dan puan. Wallahu alam. Kenapa tak jadi? InsyaAllah kita akan kongsikan selepas ni sedikit. Kejap lagi insyaAllah. Dan teruskan setia menonton kami. Saudara biasakan kehidupan normal baru. Dakwah Tanya Ustaz. Sampaikan biar tahu, jangan keliru. Kita kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih kurang lebih tepat sejam kita bersiaran. Semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tidak kira walau di mana jua anda berada, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan semoga senantiasa berada dalam keadaan selamat, sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi membicarakan tafsir Al-Quranul Karim surah Al-Fath, kemenangan ayat 15 hingga ayat 21. Dan kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Ashraf Ayub. Dan Ustaz, okey Ustaz InsyaAllah panjang lebar kita berbicara, dan semestinya kita mengalung-alungkan lagi kepada para penonton yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan. Jangan malu, jangan segan terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677 atau hantarkan menerusi WhatsApp 011-1233-6480, atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi yang menonton menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9
kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Terus setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Ustaz, kita masih lagi membicarakan surah Al-Fat ayat 15 hingga 21 dan kita nak sambung dengan kita raikan pemanggil di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Encik Ilyas, apa khabar? Ya, apa khabar tuan? Alhamdulillah, Kak Yana, sahabat dan juga Ustaz Muhammad Asah Ayub, apa khabar? Alhamdulillah. Baik, silakan dengan soalannya. Soalan saya, apakah bai'ah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh kita kaitkan dengan kehidupan kita? Perlukah kita ni dalam kehidupan ni melakukan bai'ah, berjanji seperti mana yang dilakukan oleh para pemimpin, aku janji. Baik. Dan juga kita ni sebagai manusia biasa ni, tidakkah janji, kita takut kerana janji tu dia ada menggunakan sumpah, mengangkat sumpah yang dilakukan. Boleh tak dikaitkan bai'ah dengan sumpah? Itu saja. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Ilyas Abu Bakar dari Pulau Pinang yang bertanya soalan tentang bai'ah tadi Ustaz. Ialah sekarang ni pun ramai yang menggunakan pendekatan yang sama sebagaimana bai'ah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat di Hudaybiyah. Jadi kita nak dalam konteks situasi zaman kini Ustaz, adakah masih lagi relevan ataupun perlu kepada keadaan bai'ah itu Ustaz? Sedikit pada Ustaz. Baik, terima kasih banyak kepada Tuan Haji Ilyas yang bertanya. Baik, jawapan dia sebenarnya begini. Islam ni dia mementingkan tentang bila kita dah berjanji, kita deliver. Tu ya perkataan dia. Bila dah berjanji, kita deliver. Jangan mungkiri Ustaz. Jangan mungkiri, jangan pusing-pusing. Tu ya cerita dia. Dan untuk sebagai kita sebut hitam putih lah. Nak tengok orang tu serius ke tidak tentang apa yang dia cakap. Sebab manusia ni kalau cakap pusing-pusing dengan orang kan. Jadi nak serius tentang dia ni nak deliver ke tidak apa yang dia cakap. So kita buatlah perjanjian. Betul. Zaman dulu dan perkataan dia suluh lah, bai'ah lah, ya. Ada yang kita panggil sumpah lah dan sebagainya. Tapi ni semua kita, kenapa kita buat perkara-perkara ni, ya? Kita buat satu ya. Nak tengok masing-masing datangkan hak yang telah dijanjikan. Bai'ah ni penting tak? Memang penting, ya. Perjanjian ni penting. Sebagai contoh, kita kerja lah. Saya ambil yang bagi mudah tuan-tuan. Kita kerja, kita ada bai'ah kita. Betul. Perjanjian kita dalam bentuk kontrak. Yang kita tanda tangan tu. Zaman sekarang guna tanda tangan tuan-tuan. Zaman dulu dia letak tangan, betul tak? Zaman dulu nak tanda tangan ramailah pula kan. Jadi zaman kita sekarang ni tanda tangan, Apa perjanjian kita? Kita dah berjanji dengan majikan. Janji kita dapat kerja dengan ni, kita deliver, ini dia punya job scope sebagai contoh kan. Lepas tu kita kerja dari pukul apa sampai pukul apa. During that time memang untuk kerja ya. Itu janji kita dengan majikan. Majikan pun dah beritahu state kat situ, ini pula janji saya dengan kamu. Saya akan bayar kamu sekian. Kamu dapat benefit sekian. Ada KBSP sekian. Nampak tak tuan-tuan? Itu perjanjian ya. So kita kena deliver perkara tersebut. Siapa yang tak deliver, dia langgar janji. Perangai apa? Munafik yang kita khabar tadi. KPI je Ustaz. Senang ya tuan-tuan dan puan ya. Kita berkahwin, ada juga perjanjian kita. Tu yang nikah kan ada sign. Ada dia punya tanggungjawab suami, ada tanggungjawab isteri. Makna ya, kita ambil insurans pun ada juga perjanjian kan. Kena tanda tangan. Kita janji untuk bayar sekian. Insurans pun dah cakap awal-awal punya panjang lebar dia punya detail dia tu kan. Dia cakap dia puas kita nak baca kan. Boleh baca tapi ngomot betul kan. Maknanya semua nak cakap ini yang kita deliver, ini yang hampa kena deliver kan. Nak bagi clear cut daripada awal. Sebab apa? Manusia kita tak kenal. Kita tak tahu dia ni botol ke tidak, boleh percaya ke tidak, dia ni boleh bercakap, kita boleh pegang ataupun tidak. So kita nak pegang sekarang melalui kontrak, melalui perjanjian, surat dan sebagainya. Dan perkara ini tidak menyalahi langsung agama kita. Bahkan perkara ini sebenarnya yang disarankan oleh agama. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran cerita tentang kalau hampa semua berjanji, kena tulis. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Bila hampa semua pinjam duit, itu dalam konteks pinjam duit. Saya jumpa Anas nak pinjam duit 5,000. Saya akan bayar sekian-sekian waktu, cara saya bayar sekian-sekian. Boleh tak cakap kosong? Dia boleh percaya tak? Islam sendiri cakap jangan. Kena tulis perjanjian dah. Faktubuh.
Lepas itu tanda tangan dan sebagainya supaya ada bukti. Orang sekarang cakap lah black and white. Islam yang ajar benda tu tuan-tuan dan puan. We are talking about integrity. We are talking about ketelusan di dalam bermuamalah sesama kita, dan perkara ini sebenarnya sangat-sangat baik supaya kita ini dapat bermuamalah dalam keadaan percaya mempercayai, wallahu a'lam. Allahu akbar. Inilah antara garis panduan dan juga kaedah yang Islam telah pun sebutkan cukup hebat. Islam is the way of life, cara hidup Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan dan juga kita teruskan dengan ayat yang berikutnya. Soalan daripada sahabat kita di Facebook, Mazni Hasan bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Merujuk kepada ayat ke-19 surah Al-Fath ini, serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Siapakah yang berhak untuk mengagihkan semua harta rampasan perang itu? Atau harta rampasan itu boleh diambil mengikut suka yang berkenan di hati? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Soalan yang cukup baik daripada Mazni Hasan bertanya berkenaan dengan tafsir ayat yang ke-19 surah Al-Fath. Sikit pada Ustaz. Baik, terima kasih banyak kepada Puan Mazni Hasan yang bertanya cerita tentang harta rampasan perang. Bahasa Arab dia ghanimah. Ghanimah dia ada beberapa istilah lah. Ghanimah, anfal, aslab, fai dan sebagainya. Banyaklah ini. Nak tahu pernah belajar fiqh tuan-tuan dan puan ya. Baik, macam mana cara ia dibahagikan? Macam mana cara pembahagiannya? Nak tahu perkara ni kita kena rujuk ada satu surah lain. Surah cerita tentang harta rampasan perang ya. Surah apa? Surah Al-Anfal. Anfal juz 9 tuan-tuan dan puan. Cerita tu ya. Cerita tentang orang berperang dapat harta rampasan perang, macam mana nak settle benda ni. Ada cara nak settle dia. Ya. Yang pada zaman Rasul yang bagi harta rampasan perang ni ialah Rasulullah SAW sendiri, berpandukan garis panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Anfal. Contohnya ayat 41 ada beritahu begitu, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasul walizil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Panjanglah ayat tuan-tuan dan puan. Cerita dia macam mana? 20% daripada harta rampasan, 20% ya, 1/5 ya, khumusah dalam bahasa Arab dia khumusahu fa anna lillahi khumusahu. 1/5 daripada harta rampasan ada dah orang yang wajib kena bagi. Siapa? Kena bagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun kalau Rasul dah tak ada, kepada ulul amri yang menguruskan, kepada orang miskin dan sebagainya. Adalah cerita dalam ayat 41 yang saya kata tadi. 80%, 80% baki dia barulah ia diberikan kepada orang yang menyertai peperangan pada waktu tersebut. Demikianlah jawapan penerangannya lebih kurang. Kalau nak tahu lebih lanjut, cuba lihat surah apa tadi? Surah Al-Anfal. Ada panjang lebar cerita dia. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Dan inilah antara kita kata pemberian ataupun pembahagian yang adil dan telus serta saksama Ustaz. Tidak boleh ada yang kurang ataupun sedikit pun Ustaz. Dan cukup hebat antara garis panduan yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ghanimah tadi Ustaz. 20% Ustaz 20%. Allahu akbar. Bukan 25 Ustaz. 25 tu cerita lain Ustaz. Baik, dan berikutnya Ustaz, mungkin kita boleh teruskan ataupun lanjutkan dengan penafsiran ayat yang berikutnya dalam surah Al-Fath. Mungkin boleh diteruskan oleh yang bagi Ustaz insya-Allah. Baik. Terima kasih kepada Da'i Anas. Kalau dah tak ada soalan, kita sambung balik cerita kita tuan-tuan. Tak habis lagi ya. Kita sambung kepada ayat 17. Kan tadi saya kata tuan-tuan dan puan-puan, dia ada mula-mula start Hudaibiyah, depa tak nak pergi orang munafik. Lepas tu ada satu perang nak serang tempat orang kayu. Ya, Khaybar, perang Khaybar. Depa nak pergi, Rasul kata tak boleh. Ya, tapi depa cakap kami nak perang kan? Rasul kata boleh. Pergi perang yang uli ba'sin syadid. Itu banyak penafsiran, perang lawan Musailamah Al-Kadzdzab, ada yang mengatakan perang lawan Rom dan Parsi dan sebagainya. Yang tu kalau depa semua orang munafik ni nak join, yes, boleh join. No problem. No problem. Baik. Kemudian orang-orang yang nak join tu depa tanya soalan lagi, takkan semua orang kena join? Ada ke exclude? Ada tak exclusion? Maknanya ada ke tidak orang yang tak perlu nak pergi? Pengecualian. Ada. Ayat 17 cakap ya. Laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal maridi haraj wala 'alal a'raji haraj. Orang yang buta tak payah pergi, orang yang sakit tak payah pergi, orang yang kaki mungkin tempang apa semua tak pergi. Senang cerita, yang pergi perang ni biar orang sihat je lah. Orang sihat saja yang pergi ya. Yang rasa ada kekurangan, sakit dan sebagainya,
dimaafkan untuk tidak menyertai. Dan kemudiannya dia sambung ayat 18, laqad radiyallahu tu memang cerita dia best. Saya akan sambung lepas ni tuan-tuan dan puan-puan. Kita berhenti sebentar, kita akan sambung lagi selepas ini. Ada pemanggil. Ustaz, ada pemanggil? Ada pemanggil Ustaz pada ketika ini. Kita nak layankan pemanggil. Belum lagi Ustaz, belum lagi. Dah haus. Sabar Ustaz, insya-Allah. Jom layan. Dan pemanggil yang berikutnya di talian pada ketika ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i dan seru-seru tanyalah Ustaz TV39 Haji Tukinon Haji Muhammad Saleh Sudayu ya. Ya, apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah kita dapat nembusi juga pagi ni lah. Suara saya yang cukup ceria pagi ni, alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan saya dan Ustaz kru-krunya semua diberi rahmat Allah, kasih sayang dan selamat sejahtera. Amin. Insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, persoalannya Ustaz. Tadi Ustaz dah cerita panjang lebar berkenaan ayat yang baru lepas ni lah. Ya. Tapi saya nak minta pandangan atau pendapat Ustaz macam mana kita ni berjuang bersusah payah kerana nak mencari macam tadi lah, nak mencari harta rampasan dan harta dunia. Jadi dia tak pentingkan akhirat. Maknanya dia berperang, aku dapat harta rampasan ni, aku nak bagi-bagilah dan sebagainya lah Ustaz. Jadi nak minta pandangan Ustaz. Cara yang macam ini okey ataupun betul tidak Ustaz, ataupun kita berjuang ni kerana Allah Ta'ala untuk menentangkan masalah agama ke dan maknanya kebaikan dunia, kebaikan akhirat, bukan kebaikan dunia. Itu saja soalannya Ustaz pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Tukinun yang bertanya soalan yang cukup menarik. Ustaz, saya teringat bila ada kaitan dengan soalan yang diajukan oleh Haji Tukinun. Kadang-kadang budak-budak kita nak didik dia solat, puasa kan, sedekah. Dia macam susah, penerimaan tu agak payah. Tapi kalau kita kata solat nanti abah belanja gula-gula contoh, ataupun abah belanja ayam ke yang goreng ke, baru dia rasa termotivasi untuk melakukan perkara tersebut. Jadi apakah tidak ada ruang langsung untuk kita mengambil sedikit ganjaran dunia sebab daripada ibadah yang kita lakukan ataupun amalan-amalan yang kita buat untuk sedikit ganjaran Ustaz, sedikit. Yalah, akhirat tu kita bicarakan juga. Sedikit daripada Ustaz. Baik, terima kasih banyak kepada Tuan Haji Tokenun yang bertanya tadi soalan yang sebenarnya sangat relevan. Ceritakan tentang kefahaman ni tuan-tuan dan puan ya. Saya nak bagi jawapan dia macam ni. Contoh, sebab benda ni penting. Betul, benda ni semua orang tak terkecuali. Ustaz pun kena. Betul. Ustaz pun kena ya. Maknanya dalam konteks kehidupan kita bekerja, contohnya kita bekerja tiap-tiap hari, kita keluar 8 pagi, keluar pukul 6 pagi, balik sampai pukul 8 malam, punya kerja lotih kan. Memang kita nak cari rezeki ya. Kerja duit lah orang cakap tuan-tuan dan puan. Dan ada orang kata itulah orang ni kerja duit dia sampai tak ingat akhirat. Nampak ke tidak tuan-tuan dan puan kan? So macam mana nak menyeimbangkan kefahaman perkara ni? Baik, kefahaman dia begini tuan-tuan dan puan. Dalam urusan mencari rezeki. Maknanya tuan-tuan dan puan keluar pagi-pagi kerja ni, balik petang-petang. Kita punya niat apa? Niat kita nak mencari rezeki, nak besar anak-anak. Betul. Nak bayar bil. Hutang cukup banyak, tanggungjawab pun ada depan mata kita. Kalau itu niat dia, tuan-tuan dan puan, ada hadis yang mengatakan itu merupakan perkara yang Allah SWT redha. Jihad Ustaz? Yes. Itu merupakan perkara yang Allah redha. Cari duit tak? Yes, cari duit. Tapi Allah tahu kita cari duit bukan sebab nak cari bona duit untuk kita kalau dapat duit nak show off dengan orang. Betul. Nampak ada? Kita just cari duit, pergi kerja siang malam. Ni anak belakang ni nak makan. Nak bayar yuran tuition. Nak bayar yuran mengaji. Rumah kena ada hutang, kena bayar dan sebagainya. Kita cari duit sebab apa? Nak membesarkan keluarga. Perkara tersebut tanggungjawab memang Allah SWT suruh. Siapa yang keluar pagi petang siang malam, orang nampak macam nak kerja dunia. Nampak tak? Ni orang nampak. Tapi Allah SWT tahu hati dia tuan-tuan dan puan. Allah tahu hati kita. Siapa yang keluar tersebut memang nak membesarkan keluarga, nak berjalankan amanah selaku ibu bapa dan sebagainya. Allah SWT redha. Allah SWT redha. Yang Allah tak redha ni apa? Orang yang betul-betul sebab kerja harta lah tuan-tuan dan puan. Dan ini perkara niat. Perkara niat ni tuan-tuan dan puan, kita tak boleh nak hukum orang. Kita tak boleh nak hukum orang. Ya, saya tak beranilah. Ni saya. Orang lain saya tak tahu. Saya tak berani. Sebab cerita niat ni Allah SWT saja yang tahu dengan orang yang buat perkara tuan-tuan dan puan. Ya, contoh. Bila niat tak betul tuan-tuan dan puan. Dulu pada zaman sahabat
ya, pada zaman Rasulullah SAW, Rasul pergi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah perkara yang cantik tak? Betul. Cukup cantik. Allah sangat suka, ini perintah Allah. Ramai sahabat berhijrah. Tapi ada sahabat di kalangan sahabat yang berhijrah tu, dia dapat dunia. Ada hadisnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Betul tak? Aw imra'atin yankihuha. Betul tak? Dia berhijrah bukan sebab nak sokong Islam ataupun nak support Rasul berhijrah tu. Tak. Dia berhijrah sebab waktu tu dia ada awet. Orang kita cakap yang tu lah. Dia ada, saya tahu cerita dia kan. Dia ada perempuan waktu tu menetap dekat Madinah, dia join, nampak macam berhijrah, nampak cantik ni, semua cantik, nampak buat agama lah. Tapi niat dia bukan kerana Rasul, dia nak kejar perempuan, tuan-tuan dan puan. Maka apa kata Rasulullah SAW? Hijratu ila ma hajara bih. Maknanya dia berhijrah untuk dunia, dia dapat dunia lah, akhirat dia tak dapat. Betul. Ya. So semua ni mengajar kita satu perkara ya. Mari sama-sama kita mengikhlaskan niat untuk mencari semua, minta maaf, melakukan semua yang kita lakukan ini untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Mudah-mudahan insya-Allah terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan Ustaz, sudah tak sudah kita telah pun sampai di penghujung rancangan di TV3. Kita akan tamat di sini. Kita akan sambung siaran tambahan 30 minit di TV9. Saudara, biasakan kehidupan normal baharu, dakwah. Tanyalah Ustaz yang sampaikan biar tahu jangan keliru. Kembali bergabung di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, lanjutan 30 minit siaran di TV9. Kita masih lagi bersama dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, membicarakan dalam topik tafsir Al-Quranul Karim, surah Al-Fath, kemenangan ayat 15 hingga ke ayat 21. Kita bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Ashraf Ayub, dan alhamdulillah cukup banyak penerangan dan juga perkara yang telah pun diperkatakan oleh yang berbahagia Ustaz untuk topik kita pada pagi ini. Dan semestinya kepada para penonton yang saya muliakan, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, teruskan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita layak mendapat syafaat baginda di akhirat kelak insya-Allah. Dan bagi anda yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677 atau hantarkan menerusi WhatsApp 011-1233-6480 atau paling mudah terus ke laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan yang berbahagia Ustaz, kita nak sambung dalam tafsir kita untuk ayat yang berikutnya. Jadi saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz, dipersilakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah saya mengucapkan tahniah kepada anda yang masih meneruskan pembelajaran kita pagi ini. Kita baru saja berhijrah. Berhijrah daripada mana? TV3, kita lompat kepada TV9. Hijrah lah. Hijrah. Ya, cerita dia sama. Ya, cerita dia sama, membincangkan surah Al-Fatah daripada ayat 15 sampai ayat 21. Tadi lebih kurang kita baru sampai ayat 18 lah. Lebih kurang tuan-tuan dan puan. Dan kita nak habiskan sampai ayat ke-21. Mari kita teruskan pembelajaran kita tuan-tuan dan puan ya. Ayat 18 saya dah habis cerita tadi dah. Allah SWT redha terhadap orang-orang mukmin yang sanggup menyokong perjuangan, berjanji setia dengan Rasulullah SAW. Allah sangat-sangat suka dengan mereka ni, dan Allah SWT kata mereka ini semua akan mendapat ganjaran dunia, mereka juga akan mendapat ganjaran akhirat. Ganjaran dunia apa mereka dapat? Kita tengok ayat 19. Wa maghanima katsiratan ya ya'khuzunaha wa kana Allahu azizan hakima. Orang-orang mukmin yang
yang sama berjanji dengan Rasulullah di Hudaibiyah, iaitu Bai'atul Ridwan itu tadi. Nanti bila mereka balik ke Madinah, dalam 3-4 bulan lah, lebih kurang macam tu. Tak lama mereka akan join satu lagi perang, tapi perang ni khas untuk mereka saja boleh join, iaitu perang Khaybar, kita dah cerita. Dan memang Allah SWT dah bagi tahu awal lah, dah bagi hint lah dalam ayat ni, mereka menang. Mereka menang dan mereka bukan sekadar dapat ganjaran pahala, tapi mereka juga mendapat ganjaran dunia. Sebab Khaybar ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya kata tadi dah, ini KL lah tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Kawasan orang kaya Khaybar ni. Makan tak habis tak? Makan tak habis. Kalau tempat lain, kalau dapat harta rampasan, mungkin dah dapat unta 10 ekor. Ini sampai 1000 ekor. Makan tak habis ni tuan-tuan dan puan-puan. Wa maghanima katsiratan ya'khuzunaha. Mereka mendapat ghanimah yang sangat banyak. Dan ini merupakan ganjaran. Allah SWT nak layan orang-orang yang dulu waktu susah sokong Rasulullah SAW. Ya, kemudian ayat 20. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khuzunaha fa'ajjala lakum hadhihi. Dan Allah SWT dah janji mereka ini, orang Islam yang baik-baik ini, mereka akan mendapat harta rampasan dan Khaybar itu hanyalah permulaan. Ini baru teaser. Starting sikit itu dah banyak dah. Tapi kata ayat ni banyak lagi lepas ni. Banyak lagi lepas ni, dan kami akan bagi banyak lagi kepada kamu. Tuan-tuan dan puan, apa yang kita boleh belajar dekat sini? Benda perkara paling mahal yang kita belajar macam ni. Orang yang betul-betul jaga agama, Allah SWT lah yang bagi mereka rezeki. Tak payah kejar lah tuan-tuan dan puan. Ini contoh tuan-tuan dan puan. Tapi first kena jaga betul-betul agama. Nanti urusan rezeki mereka tak payah susah lah. Fa'ajjala lakum. Dalam ayat ni, fa'ajjala lakum hadhihi. Mereka ni tak perlu nak buru rezeki, Allah yang datangkan rezeki kepada mereka. Ya, wa kafa aydiyan nasi ankum wa litakuna ayah lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima. Apa maksud wa kafa aydiyan nasi ankum? Maksudnya ialah begini tuan-tuan dan puan-puan. Bila Nabi bersama 1,400 orang Islam tadi keluar dari Madinah menuju ke Hudaibiyah. Waktu tu tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ada beberapa orang Yahudi, ada beberapa grup orang munafik, mereka dah pakat. Mereka kat Madinah ni, mereka dah pakat, dia kata begini, nanti kalau Muhammad keluar, keluarga, family mereka ni ada yang tinggal, tak semua ikut. Kita nak culik anak-anak mereka. Mereka nak buat something wrong. Dia nak buat something ni. Ya? Mereka nak culik anak-anak orang-orang Islam. Mereka nak ganggu keluarga-keluarga yang ada di Madinah pada waktu tersebut. Mereka nak buat onah. Tapi waktu mereka nak buat ni tuan-tuan dan puan-puan, waktu mereka nak buat, mereka tak jadi. Sebab apa? Wa kaffa aydiyan nasi ankum. Allah SWT sendiri yang datangkan perasaan takut untuk orang Yahudi, orang munafik yang berpakat benda tak bagus itu. Allah SWT sendiri yang menggagalkan urusan mereka. Pakat, lama dia orang cakap, bahaya ni. Kalau kita buat, tiba-tiba nanti buat mereka datang selamat, mereka tiaw kita balik, mampus kita. Naas kita kan. So, mereka tak jadi. Ini cerita tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT nak lindung. Orang yang betul-betul jaga agama, rezeki mereka Allah SWT jaga. Keluarga mereka Allah SWT jaga. Ayat ni jadi bukti. Kita macam mana pun akan dapat perlindungan yang sama. Sebab Tuhan yang melindung mereka ialah Allah SWT. Tuhan yang sama akan melindungi kita, iaitu Allah SWT, jika niat kita luhur, ikhlas untuk menjaga agama, menjaga apa yang diwarisi oleh Rasulullah SAW. Dan juga ayat yang ke-20 ni Ustaz, kita ada soalan daripada sahabat kita yang bertanya berkaitan dengan ayat ini. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, di WhatsApp sahabat kita yang bertanya. Ayat yang ke-21 Ustaz, sebenarnya yang ke-21. Dan apakah Islam menganjurkan melebarkan jajah takluk dengan tujuan dakwah Islam itu sendiri? Apakah medium yang diguna pakai selain daripada jalan berperang hanya sekiranya ditentang atau ditindas? Bagaimana untuk menangkis kata-kata bahawa Islam disebarkan semata-mata dengan mata pedang, yakni berperang? Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz. Terima kasih. Saya tertarik dengan soalan yang ketiga Ustaz, kerana sekarang ni kita umat Islam dilanda dengan satu ujian yang cukup besar, iaitu Islamofobia pada ketika ini, dan orientalis barat terutamanya, dan juga mereka-mereka yang membenci kepada Islam menggunakan istilah-istilah seperti Islamofobia untuk meletakkan ketakutan kepada Islam itu sendiri. Jadi mungkin ada sedikit komen daripada Ustaz untuk soalan ini Ustaz. Baik.
Soalan ni sebenarnya sangat bagus. Terima kasih yang bertanya. Ya, bertanya tentang kata-kata. Islam ini disebarkan melalui mata pedang. Baik. Begini tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham ya, orang yang tak suka Islam ni ramai. Betul. Ya. Orang yang tak suka Islam ni sangat-sangat ramai. Betul. Macam tadi, macam sekarang ni kita cerita munafik. Betul. Dan sebagainya. Tu zaman Rasul, zaman sekarang pun ada lagi orang macam tu ya. Orientalis dan sebagainya ya. Dan mereka ini bila menulis disebabkan favor mereka tu tak suka Islam. Mereka akan menulislah based on yang Islam ni ganas, Islam ni lah yang menyerang orang, dia sebarkan melalui mata pedang dan sebagainya. So reaksi kita macam mana? Reaksi kita macam ni. Kita ni dah tahu kita ni orang Islam, perkara pertama yang perlu kita lakukan ialah kita kena nak belajar sejarah lah ni. Nak belajar sejarah, kena belajar secara mu'tadil. Maksudnya kena beradil. Maksudnya belajar sejarah daripada sumber Islam. Bukan belajar sejarah daripada sumber yang kat sana tu, lepas tu terus bulat-bulat percaya. Ini masalah kita, bukan masalah mereka. Mereka tu bila buat sejarah, memang hati mereka awal-awal nak bagi rosak nama Islam. Semua yang kita baca ni nanti kita lah yang ganas, kita lah yang jahat. Nampak tak tuan-tuan puan? Salah mereka kah? Mereka tak salah, tu kerja mereka. Yang salah kita. Kalau kita mengambil keputusan nak percaya kata mereka ni. So apa yang perlu kita buat? Kita kena belajar Islam melalui sejarah Islam itu sendiri. Jati diri kita kena kuat. Ya, belajar betul-betul. First nak belajar mana Ustaz? Ni Quran kena habis sembang dahulu. Quran ni kena habis sembang dahulu. Ya, that's why kita buat rancangan Tanyalah Ustaz. Betul. Nak sembang habis Quran dulu. Baru kita nampak sebenarnya yang dikhianati, yang dizalimi mula-mula ialah Islam tu. Rasul duduk Mekah 13 tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Orang Islam dah banyak kena bunuh. Rasul setengah semayang depan Kaabah, orang letak minta maaf ya, isi perut unta, tai unta, gelak-gelak. Sahabat dah ramai kena bunuh. Lepas tu nak percaya lagi yang Islam ni bunuh orang. Zaman dulu tuan-tuan dan puan-puan memang keadaannya begitu. Anta tak membunuh, anta akan dibunuh. Zaman sekarang pun banyak tuan-tuan dan puan-puan ya. So mereka ni banyak untuk mempertahankan diri. Itu saja cerita dia. Maknanya kita tak serang dahulu, kita yang diserang. Takkanlah kita ni bila dah serang nak baik sangat buat tak tahu pukul lah saya. Itu tak masuk akal tuan-tuan dan puan-puan ya. That's why ayat-ayat menceritakan tentang arahan untuk berperang dan sebagainya banyak dikeluarkan setelah orang-orang Islam banyak menerima ujian yang kita katakan tadi sampai ke tahap mereka nak bunuh orang-orang Islam pada waktu tersebut. Dan untuk mempertahankan agama, kita perlu ada tentera dan sebagainya. Dan sampailah sekarang. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Dan dia kata adakah medium lain selain daripada dengan jalan berperang tu sekiranya kita ditindas untuk kita menangkis serangan tu Ustaz? Kadang-kadang ialah macam contoh kita orang Melayu ni dia mahir silat Ustaz. Silat ni bukan untuk menyerang orang. Silat ni untuk mempertahankan diri. Seni mempertahankan diri. Begitu juga dengan seni yang lain untuk mempertahankan diri. Tapi masalahnya bila digunakan untuk menyerang orang ni telah lari daripada konsep sebenar Ustaz. Adakah ada cara lain selain daripada berperang ni untuk kita mengelakkan sekiranya kita ditindas ataupun diserang Ustaz? Dan sedikit Ustaz, adakah Islam ni menganjurkan untuk kita melebarkan jajah takluk untuk tujuan Islam itu sendiri Ustaz? Mungkin sedikit pada Ustaz. Bercerita tentang menyebarkan Islam, dakwah memang dianjurkan. Memang dianjurkan. Tapi kita kena faham zaman dulu qadiyah. Qadiyah tu maksudnya keadaannya sangat berbeza dengan zaman sekarang. Zaman dahulu Islam memang disebarkan dalam keadaan begitu. Keadaannya memang keadaan torih berperang ni tuan-tuan dan puan-puan ya. So itu yang ditawarkan. Orang Islam pun pada waktu tersebut mereka menyebarkan agama Islam, mereka tawarkan dahulu tawaran perdamaian. Maknanya buat ikuti kami, kalau tak ikut tak masuk Islam tak apa, tapi zaman dulu dia guna jizyah dan sebagainya. Diplomasi ya. Diplomasi, tak ikut tak apa, tak masuk Islam tak apa, kita macam biasa hidup, tapi dia kena adalah cukai dia dan sebagainya. Tapi dalam keadaan yang sama kami lindungi kamu, nampak tidak? Tapi ada juga yang kata kami nak takluk kamu. Dia nampak Islam mula naik, dia nak takluk. Mau tak mau kita terpaksa mempertahankan diri. So itu konteks pada waktu tersebut tuan-tuan dan puan-puan. Waktu sekarang ada ke tidak? Ya, masih ada. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan minta maaf, yang ni kena tengok politik ketenteraan sebenarnya ya. Kenapa? Contoh ada negara kita banyak beli senjata. Padahal perang tak ada pun. Tapi sentiasa upgrade senjata. Negara kita contoh beli kapal selam dan sebagainya. Itu sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan
itu sebenarnya cara dia defensif. Keperluan tu. Keperluan. Maknanya kalau hampa semua tak ada senjata, orang buat main nanti. Betul. Contoh, kenapa ada negara-negara minta maaf lah, ada yang buat nuklear dan sebagainya. Mereka guna nuklear tu lah zaman dulu, sekali lah guna masa dekat Jepun dulu. Lepas tu zaman sekarang langsung tak guna. Tapi kenapa mereka masih ada buat senjata tu? Untuk mempertahankan diri. Maknanya orang tak berani nak ganggu kalau dia tahu kita ni ada ketahanan tersebut. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita. Banyak lagi Ustaz yang akan kita bicarakan. Saudara, biasakan kehidupan normal baharu, dakwah. Tanyalah Ustaz, sampaikan biar tahu, jangan keliru. Kita kembali bergabung dan bercerita panjang lebar selepas ini, insya-Allah. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah sedang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Kita masih lagi membicarakan tafsir Al-Quranul Karim surah Al-Fath, kemenangan ayat 15 hingga ayat 21. Dan para penonton, kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Ashraf Ayub. Panjang lebar Ustaz kita berbicara tentang tafsir pada hari ini. Surah Al-Fath cukup memberikan gambaran yang cukup hebat kepada kita, dan juga suka untuk kita mengingatkan di kesempatan ini untuk kita sama-sama terus mematuhi SOP yang telah pun dikeluarkan. Kita masih lagi berjuang menghadapi pandemik COVID-19, terus melakukan penjarakan fizikal, elakkan bersalaman ataupun bersentuhan, kemudian kita memakai pelitup muka di tempat yang telah pun disarankan kepada kita, dan juga jangan melakukan perkara-perkara yang melanggar kepada SOP yang telah pun digariskan kepada kita. Dengan tanda pagar, insya-Allah kita mesti menang, insya-Allah. Dan yang membagi Ustaz, kita nak sambung pengajian kita dengan surah Al-Fath ini. Mungkin ayat yang terakhir kita nak sambung, ataupun mungkin ada perkara-perkara yang menarik yang kita nak kongsikan dengan para penonton. Tapi sebelum itu Ustaz, kita raikan terlebih dahulu soalan menerusi sahabat kita yang bertanya menerusi Facebook. Aiman Aizuddin, Assalamualaikum Ustaz, dan Da'i, Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala maksudkan dalam ayat 21 tentang janji dan kemenangan? Adakah penaklukan negeri-negeri kota Mekah yang belum dapat ditakluki? Apakah kemenangan yang Allah telah janjikan? Boleh Ustaz huraikan? Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Biar tahu, jangan keliru. Soalan cukup menarik daripada Aiman Aizuddin di Facebook Ustaz. Baik. Terima kasih banyak kepada Tuan Aiman kita yang bertanya soalan berkaitan ayat 21 iaitu janji kemenangan. Apakah maksud ayat janji kemenangan? Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadir. Apa maksud ayat ni? Allah SWT kata nanti ada negeri lain, ada kawasan lain yang lah ni kamu mungkin tak sempatlah nak takluk. Tapi nanti Allah SWT kata memang akan takluk. Dan negeri itu apa yang dimaksudkan? Sebenarnya banyak tuan-tuan dan puan-puan, penafsiran perbahasan ulama sebenarnya banyak. Antaranya ialah ayat ini memberi hint kepada Rasulullah SAW. Ayat ni tadi turun bila? Waktu 6 Hijrah. 6 Hijrah tuan-tuan dan puan-puan ya. Dan waktu itu Mekah belum kena takluk lagi. Belum Fathul Mekah tu belum lagi. Tapi ayat ini ketika ia diturunkan, ia seolah-olahnya hint kepada Rasulullah SAW nanti Mekah tu one day akan ditakluk. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan semua, surah Al-Fatah ni Rasul gembira sangat.
Rasul gembira sangat sebab Rasul dah tahu lepas ni masa depan Islam ni cerah. Allah. Cerah dah. Sebab sebelum ni zaman dah teruk ni, gaduh apa semua tu ini. Cerah, dia start dengan apa? Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah tu tuan-tuan dan puan-puan merupakan satu bentuk perjanjian yang sebenarnya for long term Islam sebenarnya menang banyak sangat. Allah. Menang macam mana? Sebab dalam perjanjian Hudaibiyah mereka dah buat gencatan senjata berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun orang Islam di Madinah dengan orang kafir Quraisy dekat Mekah, mereka takkan gaduh. Kalau tidak selama ni orang Islam ni nak sebarkan dakwah rasa takut. Sebab bila sebarkan dakwah, contoh dekat Madinah, nak sebarkan dakwah ke tempat-tempat sekitarnya tu. Kalau depa semua keluar, takut kena ambush. Nampak ke tidak? Ancaman tu. Ancaman tu masih ada, tapi bila pihak yang belah sana yang gemar ambush ni dalam Hunain depa datang, Khandaq mereka datang, Uhud depa datang, tiba-tiba mereka cakap, okey kita 10 tahun aman, kami takkan kecewa kamu tak kecewa kami. So ini berita bergembira untuk Rasul. Sebab itu kalau kita tengok bila termeterainya perjanjian Hudaibiyah ini, dakwah Islam automatically tuan-tuan dan puan naik cukup banyak. Cukup banyak orang dapat masuk Islam pada waktu tersebut. Kekuatan Islam dulu agak kecil, tiba-tiba membesar. Dan akhirnya kita semua tahu ya, Mekah akhirnya berjaya ditakluki dalam keadaan aman, itu yang penting. Dan kemudiannya apabila Rasulullah SAW meninggal, meninggalkan dunia, kita semua tahu bahawa usaha menyebarkan Islam ini diteruskan oleh pengganti baginda. Dan kita semua tahu tuan-tuan dan puan, kalau baca sejarah, Rom dan Parsi itu pun berjaya ditakluki pada waktu tersebut. Dan inilah yang dia dikatakan wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira wallahu a'lam. Allahu akbar. Satu perjuangan yang begitu hebat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, dan sesungguhnya agama yang kita kecapi pada ketika ini, Islam yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya bukan sekadar disebar luaskan dengan air liur semata-mata Ustaz, tetapi dengan darah para syuhada, dengan air mata balu para sahabat dan juga mereka-mereka yang berjuang bertukar lumus untuk menyebarkan agama ini sampailah kepada generasi kita pada hari ini Ustaz. Maka perlu sama-sama kita hayati, kita renung sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mengenang jasa mereka insya-Allah. Dan Ustaz, ada yang bertanya di WhatsApp peribadi saya Ustaz, apakah yang membuatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam gembira dengan turunnya surah Al-Fat? Soalan cukup menarik daripada wakil Jemaah Khairiah Masjid Tapak Padang Lebar, Ustaz Haji Sam yang bertanya. Ni wakil kampung ni nak tahu jawapan ni Ustaz. Ramai orang benar-benar tinggal jawapannya Ustaz. Mungkin sedikit pada Ustaz. Baik. Kenapa surah ini merupakan satu surah yang membuatkan Nabi gembira sangat? Sebab antara sebabnya ialah seperti yang saya katakan tadi. Surah ini merupakan satu surah yang menjadi penanda aras lembaran baru kepada Islam. Lembaran baru dalam arti kata lepas ni dakwah Rasul tu dah tak susah sangat. Sebab musuh nombor satu iaitu orang Quraisy Mekah, mereka dah sign kontrak 10 tahun kita tak gaduh. Oi, Rasul suka sangat. Itu first. That's why tuan-tuan dan puan-puan, ketika perjanjian Hudaibiyah berlaku, memang orang Islam yang dah sampai dekat Hudaibiyah tak boleh nak buat umrah. Mereka kena kembali balik ke Madinah next year. Kata orang kafir Quraisy, kata next year hampa semua pun boleh datang. Maknanya tangguh dulu buat umrah. Tangguh dulu umrah sebab perjanjian dah kata begitu. Orang yang dah pergi 1400 tahun tu semua nampak macam tak puas hati. Memang betul cerita ni tuan-tuan dan puan. Mereka semua kata, apa pasal kita boleh setuju dengan orang kafir ni, kita dah nak sampai dah ni kan. Kambing bawa dari jauh ni. Pakai umrah, pakai ihram punya. Alang-alang menyelup perkasa biar sampai ni. Kaabah nampak ujung dah. Ni kenapa tak jadi ni kan? Kenapa batas balik ni? Depa semua rasa macam tak apa sedap dah tuan-tuan dan puan. Ini cerita betul. Sayyidina Umar waktu tersebut pun tak percaya, bangkang. Sayyidina Umar kata, ni kenapa kita kena ikut perjanjian dengan orang ni semua kan? Rasul cakap, kamu percaya tak kat aku? Kalau percaya. Dia kata kan. Sami'na wa ta'na. Sayyidina Abu Bakar ikut dia. Sayyidina Umar mula-mula rasa macam geram tuan-tuan. Tapi rupanya Rasul ni tengok long term. Betul. Tengok long term. Maksudnya strategi dia apa? Strategi tu kalau kita sebutlah, biar kalah dalam pertempuran tapi menang dalam peperangan. Ya. Maknanya mungkin short term kita kena kembali, tahun depan baru balik-balik, nampak macam kalah lah tu, berundur kan, tak jadi buat umrah. Psikologi tu. Psikologically nampak macam kalah. Tapi dari sudut peperangan besar,
ini cerita Islam ni nak sebarkan dakwah dalam keadaan lebih mudah. Betul. Itu yang kita menang. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, surah Al-Fatah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat gembira. Sebab Rasul dah terima berita daripada langit, wahai Muhammad, lepas ni everything senanglah kerja. Tak macam dulu. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan tu. Jemaah ramai tu dapat dah jawapan dan tak keliru lagi Ustaz. Biar tahu jangan keliru insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di WhatsApp yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz dan Waalaikumsalam warahmatullahi. Haji Yusuf dari Changlun, Kedah. Soalan saya ialah ayat ini mengaitkan balasan material dengan perjuangan Islam dan keikhlasan. Bagaimanakah kefahaman sebenar kaitan keikhlasan berjuang di jalan Allah dengan mengharapkan balasan dunia seperti harta rampasan perang yang membezakan sikap mukmin dengan munafik yang boleh kita terapkan dalam kehidupan seharian? Allahu akbar. Soalan yang cukup menarik, ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan, dan inilah antara perkara yang perlu sama-sama kita faham konsep tu Ustaz yang Ustaz dah sebut tadi panjang lebar. Mungkin ada sedikit daripada Ustaz. Baik, terima kasih. Cerita pertamanya cerita ikhlas ni tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya ini bukan urusan kita lah. Betul. Nak nilai orang ni. Kadang-kadang orang kita ni minta maaf, mereka ni sebab penilai bila orang tu kejar material mula kita kata tak ikhlas, kan? Kalau tak kejar material ikhlas. Kalau kena bayar tak ikhlas. Nampak tak? Kalau tak bayar baru ikhlas. Siapa cakap macam tu? Kan? Ada orang dia tak nak bayaran tapi dia nak orang puji. Benda tu tak ikhlas juga. Nampak tak tuan-tuan dan puan? So ikhlas ni bukan cerita contoh lah. Kalau lah tak, kadang orang fikir tak ada material baru ikhlas. Tak juga tuan-tuan dan puan-puan. Dia cerita nak tahu ikhlas ke tidak di dua ya. Kita ni niat lillahi ta'ala ataupun tidak. Kalau niat lillahi ta'ala, barulah kita sebut sebagai ikhlas. Walaupun sama ada waktu tu kita dapat material, kita dapat duit ataupun tidak, itu memang laba dunia. Contoh dalam perang. Orang memang berperang, memang lillahi ta'ala. Nak sokong perjuangan Rasulullah SAW. Tapi bila ada habis perang, ada ghanimah yang saya kata tadi. Ada unta dan sebagainya. Ada habuan, kita sebut habuan dunia ni. Adakah bila lillahi ta'ala tak boleh nak ambil kambing-kambing ni, tak boleh nak ambil tuan-tuan ni? Tak. Islam cakap itu dunia, kamu ambil lah. Sama juga macam kita bekerja, kita letak upah, kita letak yuran dan sebagainya, kita letak gaji. Salah ke ambil padahal kita lillahi ta'ala? Tak salah. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Kita kena faham tu kasih betul. Sebab sekarang ni orang banyak fikir ada material tak ikhlas. Tak ada material baru ikhlas. Kalau macam tu tak ada seorang pun boleh ambil gaji tuan-tuan dan puan. Nanti orang cakap ni tak ikhlas. Tak ikhlas. Kan? Benda tu itu ganjaran dunia hampa boleh ambil sebab itu nak usaha kamu. Usaha kena ambil. Tapi nak tahu ikhlas ataupun tidak, nanti kita sembang hari kiamat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tu baru kita tahu jangan terperanjat waktu tu. Ya. Waktu tu jangan terperanjat, tengok ustaz pun tak ikhlas. Jangan main-main, jangan main-main. Saya nak cakap, saya nak bagi contoh diri sendiri ni. Kita tak nak cakap orang lain, ya. Supaya kita banyak bermuhasabah diri. Islam ni nak mengajar betul diri dulu. Jangan tunjuk orang lain. Saya sebenarnya sangat takut tuan-tuan dan puan-puan. Sebab saya takut tak tahu Allah SWT terima ke tidak amal soleh kita ni. Kita tak tahu. Jadi lebih baik kita memperbaiki niat, memperbaiki diri. InsyaAllah dengan semua ini nanti semua orang bila jaga diri sendiri, macam sekarang zaman COVID. Bila semua orang letak protection, jaga diri apa semua itu, insyaAllah nanti semuanya akan aman dan juga damai. Wallahu a'lam. Marilah sama-sama kita berhenti daripada menjadi orang yang suka menghakimi orang lain, membersihkan hati kita. Kita melalui proses-proses pembersihan hati, takhalli, tahalli, dan insya-Allah akan melalui tajalli daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah penting belajar akhlak ataupun ilmu tasawuf Ustaz, supaya hati kita bersih, nak dibawa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat sana insya-Allah. Ustaz, saya kira itulah antara kesimpulan yang kita dapat berikan untuk topik pada pagi ini Ustaz. Panjang lebar kita berbicara dan kita minta Ustaz bagi mengundang keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta Ustaz tutup dengan sedikit doa ringkas insya-Allah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilnal jannah bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala hubbik
Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih yang bagi Ustaz Muhammad Ashraf Ayub atas perkongsian pada pagi ini. Saudara, esok jangan lupa untuk terus saksikan siaran Tanya Ustaz bersama dengan moderator sahabat saya Da'i Aiman dan juga panel yang berbahagia Ustaz Rozi Rejab untuk topik pengajian hadis Jangan Putus Asa. Jangan lupa untuk terus saksikan Tanya Ustaz pada esok hari. Saudara, jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada. Tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Terus menjaga SOP yang telah pun digariskan. Dengan tanda pagar kita mesti menang. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.